Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini grup kami akan membentangkan tentang False Consensus Effect oleh Lee Roos. Baiklah, kita akan melihat dahulu siapakah tokoh yang memperkenalkan eksperimen False Consensus Effect ini. Nama sebenar beliau adalah Lee David Roos. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1942. Merupakan seorang profesor di Fakulti Sains dan Kemanusiaan di Stanford University. Pengaruh beliau di dalam psikologi sosial telah diakui apabila banyak penyelidikan yang memfokuskan kepada bias inferensi manusia dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan, terutamanya pada bias kognitif, persepsi dan motivasi yang menyebabkan orang kadang-kadang tersalah menafsir sesuatu tingkah laku antara satu sama lain. Beliau juga telah mengenal pasti halangan-halangan tertentu bagi menyelesaikan sesuatu pertikaian, terutamanya halangan yang menyebabkan suatu konflik. Definisi kesan konsensus salah ataupun dalam bahasa Inggeris false consensus effect. Kita seringkali menilai terlalu tinggi kesamaan pendapat dengan orang lain dengan meyakini bahawa orang lain pasti berfikir dan merasakan sama seperti kita. Apabila kita beranggapan orang lain berkongsi pendapat, kepercayaan dan tingkah laku sama dengan kita, kadang-kadang individu cenderung mempercayai bahawa orang lain menyerupai mereka walaupun sebenarnya tidak. Contohnya, saya gemar makan ayam. Saya cenderung percaya bahawa majoriti orang lain juga akan gemar makan ayam berbanding yang tidak gemar makan ayam. Kesan konsensus salah di sini apabila saya tidak peduli apa kepercayaan, pilihan atau tingkah laku kita cenderung percaya bahawa majoriti orang lain juga bersetuju dengan kita dan bertindak dengan cara yang sama seperti kita lakukan. Ini dipanggil definisi kesan konsensus salah ataupun dalam bahasa Inggerisnya false consensus effect. Saya Syazwan akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesan konsensus palsu. Kesan konsensus yang salah cenderung lebih kuat dalam situasi tertentu. Sekiranya kita menganggap sesuatu yang sangat penting atau mereka yakin pada pandangan kita, tahap konsensus yang salah cenderung lebih kuat, iaitu kemungkinan besar kita menganggap lebih ramai orang bersetuju dengan kita. Sekiranya anda sangat prihatin terhadap alam sekitar, misalnya anda mungkin lebih cenderung untuk memandang tinggi jumlah orang yang juga sangat prihatin terhadap masalah persekitaran. Kesannya juga lebih kuat jika kita yakin bahawa kepercayaan, pendapat atau idea kita adalah betul. Sekiranya anda benar-benar yakin 100% bahawa meluluskan undang-undang tertentu akan mengurangkan jumlah jenayah dalam komuniti anda lebih cenderung mempercayai bahawa majoriti pengundi lain di bandar anda juga akan menyokong perundangan undang-undang. Akhirnya kita lebih cenderung mengalami kesan konsensus yang salah dalam kes di mana faktor situasi memainkan peranan utama. Contohnya, bayangkan bahawa anda pergi menonton filem, tetapi anda menganggap filem itu mengerikan kerana kesan khasnya sangat buruk. Oleh kerana anda menganggap bahawa semua orang yang menonton filem ini berkongsi pengalaman yang sama dan membentuk pendapat yang sama, anda mungkin salah percaya bahawa semua penonton lain juga akan berkongsi kepercayaan anda bahawa filem itu mengerikan.
Berikut adalah contoh bagi kajian lapangan untuk melihat bagaimana false consensus effect berlaku. Seperti yang kita ketahui bahawa false consensus effect ini adalah untuk kita melihat bagaimana individu melakukan pilihan dan mereka beranggapan bahawa individu lain mempunyai pilihan yang sama seperti mereka. Oleh itu, sebuah eksperimen telah dijalankan ke atas sekumpulan pelajar untuk melihat bagaimana false consensus effect berlaku dan berikut adalah beberapa arahan yang diberikan kepada pelajar. Kajian lapangan ini telah dijalankan dengan memerlukan para subjek untuk memakai sebuah sandwich board atau papan tanda iklan di leher mereka yang tertulis Eat at Juice. Kumpulan pelajar ini diberi pilihan untuk sama ada menyertai lapangan kajian ini ataupun menolak untuk menyertai lapangan kajian eksperimen ini. Lalu, keputusan bagi eksperimen ini adalah sekumpulan pelajar yang bersetuju untuk menyertai eksperimen ini dengan memakai tanda iklan tersebut menjangkakan dan berpendapat bahawa majoriti pelajar lain juga bersetuju untuk turut serta di dalam eksperimen ini. Manakala kumpulan yang menolak untuk menyertai kajian lapangan ini berpendapat bahawa majoriti pelajar lain akan turut enggan untuk turut serta. Oleh itu, berpandukan hasil eksperimen ini, false consensus effect dapat dilihat dengan jelas apabila diri individu cenderung untuk melakukan jangkaan sendiri bahawa individu lain akan bersetuju dan mempunyai kepercayaan yang sama. Sebaliknya, kesimpulan ini dibuat tanpa mengambil kira kepercayaan, pilihan dan tingkah laku individu yang lain. Baik, seterusnya, penyelidikan mengenai kesan konsensus palsu. Dalam satu eksperimen, para penyelidik meminta peserta kajian membaca tentang situasi di mana konflik berlaku serta dua cara berbeza untuk menangani konflik tersebut. Peserta kemudian diminta untuk mengatakan mana dari dua pilihan yang mereka pilih. Manakah pilihan mana yang mungkin akan dipilih oleh orang lain dan menerangkan jenis orang yang akan memilih masing-masing dari dua pilihan tersebut. Para penyelidik mendapati bahawa tidak kira pilihan mana yang dipilih oleh peserta, mereka juga cenderung mempunyai kepercayaan bahawa majoriti orang juga akan memilih pilihan tersebut. Para penyelidik juga mendapati bahawa orang cenderung memberikan gambaran yang lebih ekstrim mengenai ciri-ciri orang yang akan memilih. Contoh lain yang saya ambil untuk eksperimen ini bagi diaplikasikan di dalam kehidupan seharian kita adalah aplikasi Facebook. Saya mengambil contoh Facebook kerana di dalam aplikasi ini, individu bebas untuk menulis dan merekod pelbagai perkara yang dirasai oleh mereka. Contohnya, seorang individu yang menulis sesuatu di ruangan newsfeed pada laman Facebook tersebut tentang beberapa isu politik terhadap ahli politik yang disukainya. Individu ini mungkin akan melebih-lebihkan sesuatu perkara dengan menganggap friend list yang berada di dalam Facebook mereka juga bersetuju dengan apa yang dia utarakan. Hakikatnya, kita sendiri boleh melihat di dalam ruangan komen bahawa ramai di antara mereka ada yang kurang atau tidak bersetuju dengan post yang dibuat individu tersebut. Baik, seterusnya, implikasi false consensus effect. Kesan ini menunjukkan jenis bias yang mana seseorang menjadi mangsa pemikiran tipikal mereka, sehingga sering disebut sebagai jenis bias kognitif. Malangnya kita sendiri yang menjadi mangsa sebilangan bias tersebut. Masalahnya, apabila melihat beberapa kerap kita membuat penilaian tentang orang lain dalam kehidupan seharian, baik dalam pemikiran kita sendiri atau dalam perbualan dengan orang lain, oleh kerana penilaian seperti itu akan cenderung mempengaruhi pemikiran tambahan tentang individu lain dan juga tingkah laku kita terhadap mereka.
dengan mudahnya kita mempunyai kepercayaan terhadap orang lain yang tidak betul dan kemungkinan berkelakuan tidak sesuai dengan mereka atau terhadap mereka. Kesimpulan yang akan didapati daripada teori dan eksperimen False Consensus Effect ini, ianya sangat bergantung kepada kesekitaran dan bagaimana seseorang itu bertindak balas dengan efek inilah. False Consensus Effect ini biasanya digunakan dalam perniagaan serta dalam interaksi sosial harian kerana individu cenderung percaya bahawa orang baik orang lain yang akan bersetuju dengan pendapat dan penilaian peribadi mereka. Kemungkinan juga dengan merasakan bahawa orang lain serupa dengan kita, ia akan dapat meningkatkan lagi keyakinan diri kita. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa di dalam eksperimen False Consensus Effect ini, dengan anggapan bahawa orang lain berkongsi pendapat, kepercayaan dan tingkah laku yang sama dengan kita, ia akan membantu kita merasa lebih baik tentang diri sendiri. Di sini, ramai pendidik mendapati tidak kira pilihan mana yang dipilih oleh seseorang, mereka juga percaya bahawa majoriti orang lain juga akan pilih pilihan yang sama. Para pendidik juga mendapati bahawa orang cenderung untuk beri gambaran yang lebih ekstrim mengenai orang lain yang memilih pilihan yang tidak sama dengan mereka lah.